Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Ikhlas, muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin, para jamaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu. Dan kita masih lagi membahaskan tentang tajuk faktor meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana untuk kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Atau dalam ayat lain yang lebih mudah untuk kita faham iaitu apa benda yang kita nak kena buat supaya Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita, supaya Allah Taala suka dengan kita. Dan salah satu yang disebutkan tadi ialah melalui Al-Quran ataupun dengan Al-Quran. Baik, kita sambung bacaan di dalam kitab muka surat 12 pada perenggan yang nombor 2 daripada bawah. Dalam salah satu hadis yang sahih,
disebutkan bahawa Usaid bin Khudair radhiyallahu an berdiri membaca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba kudanya agak liar dan meronta-ronta daripada tali ikatan dan tempat berhentinya. Maka dia pun menghentikan solatnya kerana hampir sahaja kudanya itu memijak anaknya. Baik. Satu hari seorang sahabat bernama Usaid bin Khudair radhiyallahu an, dia musafir naik kuda dengan anaknya. Kemudian barangkali anaknya tu mungkin kecil sangat lah. Anak yang mungkin 4-5 tahun begitu. Jadi dia berhenti satu tempat, singgah, dia tambat kuda dia dan dia mendirikan solat. Sambil solat itu dia baca surah Al-Baqarah. Itu sahabat-sahabat. Surah yang mereka baca biasanya surah yang panjang-panjang. Dan ketika dia mula membaca Al-Baqarah itu kudanya menjadi macam tak ketahuan. Kudanya jadi liar, melompat sana sini dan hampir memijak anaknya yang kecil itu. Lalu apa jadi? Dia memberhentikan solatnya terus. Dan ulama fiqh menyebut dari segi hukumnya boleh. Kita tengah solat, kalau saja-saja berhenti solat, haram dan berdosa. Saja-saja kita angkat takbiratul ihram, bila kita angkat Allahu Akbar, bila dah bar saja maknanya kita dah mula solat. Jangan Allahu Akbar lepas tu macam was-was pula, tak edit, berdosa. Kalau sebelum bar boleh. Tak, tengah Allahu lepas tu macam tak kena tak? Tak apa, lepas sekali lagi, tu boleh. Ulama fiqh kata sebelum bar, Allahu Akbar, sebelum huruf ra tu, kalau nak batalkan solat ataupun nak start lain ke macam mana, tu tak apa. Tapi bila dah Allahu Akbar, dah bunyi huruf ra tu, kena teruskan solat. Dan hanya boleh sengaja membatalkannya atas urusan darurat saja. Darurat contoh macam tadilah, kan, anak nak kena pijak apa tu kuda, bahayalah nyawa kan. Ataupun kita kat rumah kena jaga anak. Anak kita tengah tidur, baby lah, kita pun letak atas sofa tu, bubuh bantal keliling. Kita pun solat depan tu, nampaklah baby kat depan. Tengah tayat akhir, nak berguling baby tu ke bawah. Kalau jatuh mungkin boleh mencedera, patah riuk ke apa, masa tu boleh jadi stuntman lah masa tu. Boleh selamatkan. Atau anak kita nak terjun kot tingkap ke, merangkak-merangkak, terlupa tutup pintu ke apa, dia nampak dah dia keluar, bayang tu kita nampak, boleh berhenti solat. Atau nampak asap, yang asap tu memang kita rasa memang rumah kita terbakar lah. Kalau sikit-sikit tu orang isap okok, tu tak boleh. Kan batal-batal tengok anak isap okok, memang kena karate lepas tu. Dah lah aku dapat dosa dah, batal semayang kan. Kena tengok. Jadi saja-saja memang tak boleh lah, kata ulama. Baik, sambung cerita tadi. Lalu dia berhenti solat dia, nak tengok, nak selamatkan anak dia tadi.
Lalu dia memerhatikan kudanya tadi, sahabat Nabi yang mulia ni, dengan penuh perhatian dan kehairanan. Dia heran lah. Pasal apa kuda ni macam buat hal pula kan, tiba-tiba buat perangai. Lalu dia melihat sebuah naungan hitam yang tergantung mengenai atas kepalanya. Lalu dia beritahu peristiwa tadi pada Nabi SAW. So sahabat ni dia berhenti, dia ambil anak dia dan dia tengok kuda tu. Lalu dia nampak atas kepala kuda tu, dan ke atas ada macam setumpuk, macam naungan hitam, benda hitam lah, yang sangat besar. Lalu dia cerita pada Nabi kisah itu. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu benar-benar melihatnya? Kamu ni nampak betul ke? Sebab ialah biasalah manusia ni kadang-kadang dalam tengah-tengah takut tu kan, benda tak ada pun jadi ada. Jaga pukul 3 pagi nampak bayang, ataupun macam kelibat dekat dapur, kita pun terjaga. Isteri pun tengok, dia pun terjaga. Dia kata, kenapa bang? Abang nampak macam kelibat, macam ada orang melintas. Sungguh ke? Entah, macam kot. Itu Nabi tanya tu. Sungguh ke? Kata Nabi. Kan? So, kadang-kadang benda tu kita rasa macam mimpi, rasa macam betul ke? Macam tu kan. Tapi saya pernah tidur terjaga pukul 2 lebih 3 pagi kot. Saya terjaga tu sebab saya tidur kat bawah masa tu. Atas meja tu saya pernah cerita kot, ada satu cawan gelas yang malam tu minum air putih ke air apa entah, ada sudu sekali tinggal situ. Terjaga tu sebab dengar bunyi sudu. Bunyi macam orang kocak air pakai sudu kan. Saya dengar dah. Lepas tu rumah terjaga, abang dengar tak bunyi sudu? Kata, tak ada apa-apa pun, saya kata. Cover line. Padahal aku dah meletak dalam selimut tu. Pukul 3 pagi. Gila, ujung kepala tuan. Ni meja kita tidur depan tu kan, kat bawah. Jadi dengar bunyi orang kocak sudu, kocak air dalam sudu. Bunyi air tak ada, bunyi sudu, ting ting ting, bunyi sudu. Sejak hari tu semua cawan hantar ke singkir lah, untuk keselamatan kan. Bunyi, sebab dua-dua dengar sebenarnya. Bila orang rumah tanya, abang dengar? Tak ada apa-apa kot, saya kata. Jadi tuan-tuan, benda tu kadang-kadang biasalah dalam hidup kan. Sebab dunia ni bukan manusia saja, tapi makhluk lain pun sama menumpang juga. Dia jadi macam-macam. Lalu Nabi tanya Usaid, betul ke kamu tengok yang bayangan hitam tadi? Lalu dia menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya malaikat alaihi salam, para malaikat turun untuk mendengar bacaanmu. Dan kalau kamu terus membacanya sampai subuh, mungkin dia solat tu isyak barangkali. Kalau kamu terus membaca surah itu sampai subuh, maka seluruh manusia akan dapat melihat malaikat itu tanpa ada yang menghalanginya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nak mencerita pada kita, ini antara barangkali kelebihan surah Al-Baqarah, yang mungkin bukan yang surah lain malaikat tak suka ke apa, tidaklah. Tapi Al-Baqarah ni sebab dia antara surah yang dianggap paling panjang sekali dalam Quran. 286 ayat. 286 287 macam tu. Itu paling panjang lah. Tak silap saya 2 juz setengah kot. Jadi
Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang pernah kita baca sebelum ini. Nabi kata, siapa yang baca Al-Baqarah dalam rumahnya, syaitan tak akan masuk ke dalam rumah itu. Itu antara kelebihan. Jadi Nabi kata, kalau kamu baca lagi lama malam tu sampai ke subuh, ramai, nescaya semua orang akan tengok malaikat itu. Sebab bacaan Quran kamu dipersaksikan dan didengar oleh para malaikat. Rupanya awan hitam, bukan awan, bayangan hitam itu adalah malaikat yang berduyun-duyun turun mendengar Al-Quran. Jadi para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tugas kita sedaya upaya menjadikan Quran itu sahabat baik kita. Dia bukan soal suara sedap tak sedap, itu nombor 2 lah. Suara sedap tu anugerah Allah bagi. Tak sedap pun Allah bagi yang itu juga. Yang penting Quran itu dia baca. Banyak mana nak baca? Betul, Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah kata, bacalah apa yang senang, yang mudah untuk kamu tentang Quran itu. Mana bahasa mudahnya kita sebut, baca Quran itu ikut kemampuan kita masing-masing. Tetapi tuan-tuan sekalian, ulama pula menyebut, mengingatkan kita antara tanda hubungan baik kita dengan Allah, kecintaan kita kepada Allah adalah disukat dengan Al-Quran. Sebabnya begini, kita kalau bercinta dengan makhluk senang, cinta dengan makhluk itu senang. Nampak pembalasan makhluk tu, nampak pembalasan. Kita sayang ke isteri kita, dia pun sayang ke kita balik. Tanda-tanda sayang menyayangi itu nampak. Kita sayang ke anak kita sayang ke kita. Kita sayang geng surau sayang kita. Nampak dia punya interaksi itu. Tapi bila kita sayang pada Allah ni, dia tak sama macam dengan makhluk tadi. Dia tak nampak macam mana tanda sayang pula Allah dengan kita tu kan. Itu yang jadi susah sikit. Tapi susah kot mana pun, benda kena buat. Dan ulama letak satu ungkapan macam ni, setinggi mana level kecintaan kita pada Allah adalah, kata para alim ulama, antaranya diukur dengan sebanyak mana pembacaan Quran kita setiap hari. Itu dia punya SOP dia. Itu dia punya penanda aras. Maksudnya, lagi banyak, lagi kerap kita baca Quran, lagi orang kata lebih kasih sayang kita dengan Allah. Sayang dia pada kita itu jangan kacau. Itu biar Allah yang atur, dia yang urus. Kita buat apa yang kita kena buat. Yang pembalasan itu biar dia atur lah. So ulama kata, antara tanda sukatan kecintaan itu, lagi banyak kita baca Quran, lagi kerap kita baca, maknanya lagi dekat kecintaan kita pada Allah. Itu salah satu saja. Sebab nanti ada pula orang tanya, Ustaz, orang yang tak pandai baca Quran macam mana? Kan? Itu saya kata salah satu cabang kita nak mencintai Allah melalui pembacaan Al-Quran. Kalau boleh dibaca, alhamdulillah. Boleh dihafal, lagi terbaik. Tuan-tuan tengok bulan lepas, hari keputeraan yang di Pertuan Agong.
Biasa tiap-tiap tahun bila Keputeraan Agong ni biasanya ada pengampunan kepada banduan-banduan tertentu. Jadi yang baru ni Agong kita perkenankan untuk membebas dan mengampunkan tanpa syarat, pembebasan tanpa syarat dipanggil, kepada 13 orang bekas ahli Al-Maunah tahun 99 dulu, 99 2000 macam tu, yang laporan yang kita baca kononnya mereka nak menentang Yang di-Pertuan Agong. Ada yang dihukum mati, ada yang dihukum ramai yang dihukum penjara seumur hidup. Jadi baru ni 13 orang dibebaskan selepas 20 tahun merengkuk dalam penjara. Wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu benda tu mereka buat ke tidak. Itu kes yang diisukan tahun 99 2000 dulu. Mereka, saya alert kisah ni bukan apa, sebab salah seorang tu kawan saya sebenarnya yang kena tangkap tu, kawan baik, bukan kawan baik lah, maknanya dia tu budak baik, member sama mengaji Mesir, budak Kelantan. Dia memang baik tuan. Dia masa mengaji dulu, dia rumah kuliah, kuliah rumah. Saya rumah kuliah, kuliah balik, sebelum ke rumah melencong dulu. Tu saya. Jadi masuk air sikit. Dia jenis baik lah, jenis baik kan. Masjid, kita ni jenis wara sikit lah, macam tu. Dia baik lah, dia baik. Jadi bila keluar paper utusan Malaysia masa tu, saya tengok, apa kawan aku ada ni. Padahal dia budak baik kan. Yang kita dengar cerita tu, diorang belajar silat je dalam hutan kat Sauk tu kan, Jenalik tu. Tahu-tahu siapa pergi letak senjata, tak tahulah masa tu kan. Wallahualam. Jadi baru ni dibebaskan, dan salah seorang, saya rasa bukan kawan saya tu lah, mungkin banduan lain, geng-geng diorang, berjaya khatam Quran 165 kali selama 20 tahun dalam penjara. Dan sebenarnya mereka dah merayu 4 kali. Kali kelima rayuan baru diperkenankan Agong. Sebelum ni dah 4 kali merayu dah nak minta dibebaskan, bagi alasan lah. Jadi Alhamdulillah 2020 ni rezeki mereka selepas 20 tahun. Dan salah seorang tu dia khatam 165 kali. Mungkin kita akan kata, bolehlah ustaz duduk dalam penjara tak ada kerja. Bukan saya nak suruh tuan-tuan masuk penjara, pokok tenang, jangan buat yang kerja tidak-tidak pula. Pasal apa masuk penjara? Nak hafal Quran ustaz, khatam. Bukan. Dia bukan soal bolehlah duduk dalam penjara tak ada kerja ustaz, bolehlah baca Quran. Ada je banduan yang tak baca Quran. Ada je banduan yang keluar masuk tak ada baca Quran, tak khatam apa, semayang tidak, apa pun tidak, berlambak ada. Walaupun di sana mereka dilatih kan untuk solat. Dia sebenarnya bukan kisahnya luar penjara ke dalam penjara, tak. Ceritanya macam mana kita managekan masa hidup kita tu. Itu yang sebenarnya. Macam mana kita susun atur jadual pergerakan hidup harian. Saya ada jumpa luar penjara punya cerita. Yang tadi dalam penjara, kita bagi fair lah cerita luar dan dalam. Yang ini saya pernah cerita dulu. Saya khutbah di Gombak 2-3 tahun lepas, di Masjid Zakaria, masjid yang solat jenazah arwah habam yang penuh tu. Yang tu, masjid tu lah. Jadi lepas khutbah semayang Jumaat, saya nak balik, ambil kasut, ada seorang pakcik duduk depan kasut saya, selipar saya. Entah mana dia tahu selipar kita ke, kebetulan saya tak tahu. Bila saya nak sarung, saya pun tegur, dia pun tegur, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ni salam tangan. Ustaz nak balik dah ke? Balik pakcik. Tapi tangan tak lepas tuan. Saya kalau orang salam tangan tak lepas ni, saya susah hati. Dia mesti ada benda dia nak beritahu, mesti ada something tak.
Dia kata, Ustaz, doakan pakcik. Umur dia 70 lebih. Saya tanya dulu, nak doakan apa? Kena tanya tuan-tuan. Tak kira dia kata doa nak nikah seorang lagi kan? Tak kira wahara dia buat. Jadi dia kata, Ustaz, pakcik sedang baca Quran, sudah masuk juzuk 27. So maknanya ada 3 juz lagi nak habis lah, nak khatam. Jadi nak suruh saya doa apa? Ustaz doakan pakcik sihat, ada kekuatan nak habiskan lagi 3 juzuk ni. Dan insya-Allah Ustaz, kalau habis yang khatam kali ni habis lagi 3 juz ni, alhamdulillah dengan izin Allah, inilah khatam Quran pakcik kali ke-100. Tuan-tuan nak cakap apa tuan? Tu tak masuk penjara tu. Sama macam kita tak masuk penjara. Saya dengar yang tu, cabut tangan nak lari balik tuan. Malu, kita malu. Kita baru berapa kali, pakcik itu dah 100 kali. Ni cerita 2-3 tahun lepas. Jadi itu saya kata, dengan Quran ni kok mana pun jadikan best friend kita, sahabat baik. Tak ada alasan lah. Sebab hari ni kita ada gadget yang boleh install apps Al-Quran. Walaupun yang terbaik kata ulama, yang paling terbaik mushaf itulah, yang kita pegang dengan tertib, ada wuduknya, itu yang paling terbaik. Apps itu hanya orang kata backup saja. Mungkin pagi ni hantar bini pergi pasar, sebab dia tengok muka tuan-tuan tak ada harapan nak turun pasar, tukang hantar je kan. Tak apa yang pergilah, nak lama petang pun abang tunggulah dalam kereta. Orang lelaki selalu macam tu lah, dia rela menunggu daripada sama memilih ikan tu. Tapi mungkin tuan-tuan tidak lah kot. Saya cerita tu saya. Jadi sementara menunggu tu, kita pun tak ada semayang, tak ada apa kan, bukalah apps Quran, boleh je, tetap dapat pahala membaca. Tapi kalau pegang masah tu, banyaklah pahalanya kan. Pahala wuduk lagi, pahala pegang Quran, pahala baca Quran, pahala tengok Quran. Yang tadi pahala baca saja dalam handphone, jadilah daripada yang tidak-tidak aja. Kan handphone hari ni kan tidak-tidak aja kan. Apps itu berjuta apps tuan-tuan, tak tahu apa ujung pangkal cerita dia. Salah download, jahanam kita. Itu je cerita akhir zaman. Jadi sebab itu tak ada alasan nak menjadikan atau nak menjauhkan diri dengan Quran. Tak ada alasan. Dan itulah yang Rasulullah pesan, baca Quran kan. Tadi kita letak indikatornya, ulama sebut ringkas ni macam inilah. Tanda kita sayang pada Allah, sebanyak mana bacaan kita dengan Quran. Tanda kita mencintai Nabi pula, salah satu, sebanyak mana kita berselawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua benda ni tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya juga, dan kita semua tolong buat sama-sama sekadar mana yang kita mampulah, insya-Allah. Selama ruang itu masih Allah bagi pada kita, yakni yang selalu saya sebut, selagi masih hidup, peluang tu masih ada. Pintu taubat belum tertutup lagi. Selagi masih hidup, ruang bertaubat, ruang nak minta ampun, ruang nak orang kata beramal masih wujud, dan masih ada lagi peluang-peluang yang kita kena ambil. Sebab tuan-tuan, kematian tu dia sangat dekat dengan kita. Sebab itu kita kena prepare bekalan yang terbaik. Orang pernah tanya Saidina Ali bin Abi Talib. Saidina Ali ni, dia menantu Rasulullah SAW, merangkap sahabat baginda yang mulia, merangkap
Khulafa Rashidin yang keempat lah, selepas Nabi wafat. Dan Ali ini digelar karramallahu wajhah, karramallahu wajhahu, Allah memuliakan wajahnya. Wajah bermaksud seluruh jasad. Sebab Saidina Ali antara sahabat Nabi yang sebelum memeluk Islam tidak pernah sembah satu patung berhala sekalipun. Sebab itu dia dapat title itu. Umar tak dapat, pasal Umar pernah sembah berhala sebelum dia meluk Islam. Bukan sembah, dia makan berhala tu terus. Dia telan telinga berhala tu. Kan, pasal berhala jahiliah dulu binaan asasnya batu dan kayu. Patung tu lah, batu, kayu. Lepas tu diorang tempel aksesori dia. Telinga dia kuih donat, macam tu lah. Hidung dia kuih cara ke apa, kan. Dia tampal dengan manisan, buah-buahan dan makanan. Dia tempel dekat badan-badan berhala tu. Jadi Omar pernah cerita, masa tu dia gelak seorang-seorang kan. Sahabat tanya, masa tu dah masuk Islam dah kan, pasal apa gelak seorang? Aku teringat zaman bodoh dulu. Saya sebut zaman bodoh lah, sedap sikit. Jahiliah tu macam warak je bunyinya, kan. Padahal sama je maksud kan. Macam kita kata ke kawan, entah ni bangang lah, marah dia kan. Tapi kalau entah ni macam jahil lah, dia senyum je. Sebab dia rasa jahil tu macam tahap wali rasanya. Kan, dia rasa macam tak ada apa-apa. Padahal sama dengan bangang juga. Jadi Omar kata, aku gelak sebab teringat zaman bodoh dulu, zaman jahiliah. Aku tengah tawaf 360 patung, bukan sikit anak punya banyak jumlah, 360 keliling Kaabah. Tengah-tengah tawaf perut lapar, sandar dekat patung berhala, tengok kat hidung dia ada makanan. Aku robek tu yang digelak tu. Tuhan pun boleh kena makan. Tu tak kira Tuhan boleh kena kencing ni, kan. Tuhan pun ditelannya. Itu Saidina Umar. Jadi Saidina Ali tak pernah sembah, sebab dia dari kecil Rasulullah jaga. Yang kedua, dia antara kanak-kanak terawal memeluk Islam. Masa kecil Nabi dah bela dia sama-sama. Dia membesar dengan Nabi, kan. Ayahnya Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Abi Talib dia amanah oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi. Sebelum dia wafat, dia pesan ke anak dia Abu Talib, kau jaga Muhammad macam anak engkau sendiri. Dia ambil jaga. Masa dia jaga Nabi, Saidina Ali kecil lagi, dia membesar dengan Nabi. Sebab tu dia tak pernah sembah satu patung. Itu rezeki Saidina Ali. Sebab tu dia panggil karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Dan satu lagi gelaran Saidina Ali, dia panggil Al-Hukama, Ali yang bijaksana. Ali yang hukama, pandai mengeluarkan mutiara kata yang hebat dan indah. Saya nak petik satu pagi ni, bila satu orang sahabat, wallahualam sahabat ke tabi'in tak pasti, tapi ada orang yang tanya dekat Ali, wahai Ali, apa yang susah dalam hidup atau dalam dunia ni, atau segalalah, apa yang susah dan yang paling susah? Tuan-tuan, agak-agak kalau dapat soalan tu macam mana jawab? Dua soalan tu. Satu, apa yang susah? Nombor dua, apa yang paling susah? Susah ada satu hal lah nak jawab. Paling susah pula apa benda? Kalau orang tanya kita, engkau memang menyusahkan aku, itu jawapan dia. Jangan tanya soalan tu, kan. Jadi sebab Ali ni cerdik, pandai, kan, otak dia bergeliga lah, kita kata macam tu. Ali jawab, Saidina Ali kata yang susah itu ialah kubur, alam barzah. Susah kan, alam barzah susah, tuan-tuan, jangan buat main. Dan paling susah bila masuk kubur tak ada bekalan. Lagi susah. Itu jawapan dia.
Kan? Cantik jawapan Sayyidina Ali tu. Dia kata yang susah ialah kubur. Mati tu, masuk dalam kubur tu susah. Dalam kubur tu sendiri susah. Sebab itu Sayyidina Umar pesan, bila kamu pergi ziarah kubur, jangan terpesona dengan cantiknya hiasan di atas kubur. Baguslah kalau kubur tu cantik, kemas, bersih kan, bersusun, cantik. Macam kita pergi kubur kat Gombak tu, Taman Batu Muda, kubur yang under Jawi punya kan. Tu memang cantik lah. Ada nombor queue, nombor siri apa semua, cantik lah. Dia buat pattern yang sama. Kita pergi tu nampak damai dan indah kan, tenang tengok kubur. Sayyidina Umar kata jangan terpesona dengan cantiknya hiasan atas kubur, kerana seksaan berlaku di bawahnya. Itu Sayyidina Umar kata. Jadi Sayyidina Ali kata yang susah ialah kubur. Dengan sempit, dengan gelap, dengan kalajengking, dengan ular, sujaul aqra, dengan segala seksaan. Dan lagi susah kata Sayyidina Ali, bila kau masuk kubur tak ada bekalan. Allahu Akbar. Tak ada bawa apa-apa tuan-tuan. Na'udzubillah. Tapi pagi ni kita siapkan bekalan tu. Bekalan kita tadi kita dah solat subuh. Bekalan kita standby tadi dah wirid doa sikit. Ni dengar kuliah pula bekalan kita. Sagim terkedarah pula. Itu bekalan fizikal dia panggil. Ni rohani punya. Jasmani kejap lagi. Sikit lagi buat tenang. Jadi tuan-tuan, lagi susah kata Ali bila masuk kubur bekalan tak ada. Allah tuan-tuan, syukurlah. Saya sebut dah banyak kali dah, syukur bila Allah bagi kita hidup lagi. Kita tengok 2-3 hari lepas 4 sekawan tidur dalam kereta kan. Yalah, itu ajal tu di mana-mana. Sebenarnya malaikat Israel dah tunggu kat sisi minyak tu. Mereka pergi bercuti kan. Lepas tu balik tu macam penat kot, tidur sekejap. Padahal bukan jauh pun tuan. Pening rumah tu Sungai Petani dengan Gurun. 4 orang tu. Sebahagian Sungai Petani, sebahagian Gurun. Bukan jauh mana pun. Tapi nak jadi penyebab kan. Akhirnya setakat hari ni 3 orang meninggal lah. Ada yang on the spot di situ, ada yang di hospital. Yang kembar tu meninggal dah semalam. Seorang lagi dikatakan semakin stabil insya-Allah. Dan salah seorang yang meninggal tu Sungai Petani tu, itu memang ujian buat ibu ayah dia lah. Anak tunggal. Tuan-tuan, dah lah anak perempuan, kabarnya dah bertunang. Seorang tu je anak, Allah ambil. Dah, itu ujian. Jadi nak sebut mati ni bukan kira tidur dalam kereta boleh mati, tidur rumah tak mati. Tak, tidur kat rumah pun mati. Lagi seram tidur kat surau. Ni contoh. Bukan tuan-tuan tidur, ni contoh. Kan? Ada satu cerita tuan. Di Surau Ikhwan, Desa Bakti Selayang. Dekat Pasar Borong Baru tu. Yang belah sini bukan lama belah sana kan. Jadi saya mengajar situ sebulan sekali, hari Khamis, malam Jumaat, minggu pertama. Minggu lepas baru dapat berita, bendahari surau meninggal. AJK tu hantar, dia sebut nama, dia kata Ustaz Tuan Haji apa ke Ismail ke apa ke nama, Yusof ke Ismail macam tu, meninggal Ustaz, bendahari kita. Saya kata bang, saya nama-nama ni tak apa cam lah bang, hantar gambar. Dia pun hantar gambar. Yalah, bila hantar gambar tu kita terperanjat lah. Yalah, bendahari, memang kita tahu bendahari, sebab ustaz paling rapat dengan bendahari lah. Itu cerita dia. Habis kuliah kan cari bendahari, tengah kuliah kan tengok ada tak bendahari datang.
Kalau tak datang tu rasa hilang semangat nak kuliah tu. Contoh tuan, melawak je. Dah. Jadi bila tengok Allah, kenal orang baik. Selalulah, maknanya last saya jumpa dia kuliah awal bulan tu hari lah, Khamis pertama tu hari, 2 minggu lepas. Dia meninggal minggu lepas, 2 minggu lepas. Jadi dia selalu macam tu lah. Lepas habis isyak tu, dia pun surau lebih kurang besar ni lah tuan-tuan. Dia pun datang, dia selalu duduk depan tu atas kursi, datang bagi sampul. Lepas tu dia akan iring keluar sekali, sembang. Dia suka menyembang. Lepas tu ada tangga, menyembang di tangga. Dia selalu cerita bola. Sebab dia tahu saya tegar Manchester United walaupun kalah pagi tadi kan. Jadi dia kata, Ustaz, Haji tu Liverpool. Dia suka menyembang itu, bab bola kan, dia suka politik. Rupanya itu yang last kita jumpa kan. Tapi nak cerita kematian dia tu hebat. Dia meninggal tuan-tuan dalam surau pukul 3:30 pagi. Sorang-sorang dalam surau, berjubah. Kan, yalah, kalau cerita meninggal dalam surau ni, bahasa mudah adat dia tu eloklah. AJK tulis, saya dapat berita tu lambat kan, dah seminggu lebih. Dia tulis, Ustaz, kematian yang dicembui selepas isyak dijumpai dalam surau 3:30 pagi, berjubah atas sejadah, dan pastinya dia sedang munajat dengan Allah berseorangan tanpa gangguan manusia. Dia seorang je tuan nak surau. Tengok cerita nak mati tu, bukan nanti tidur dalam kereta boleh mati. Ramai orang tidur dalam kereta tak mati pun kan. Cuma kita ambil pengajaran lah. Kalau kita travel letih sangat, tidur dalam kereta, pastikan buka cermin tu sikit. Kalau nak selamat lagi, matikan enjin tu terus, biar berasap tidur tu kan. Tak boleh tidur pula Ustaz. Habis nak buat macam mana? Kau nak tidur ke kau nak mati? Pilih salah satu dah. Jadi saya pernah agak tuan, 10 tahun lepas kan, masa tu balik pada kuliah Taiping, kuliah pada Penang, jauh kan, malam-malam. Lepas tu mengantuk sangat. Saya kalau malam sekarang ni, terlampau malam sangat memang mengantuk. Nak bawa kereta tak boleh. Kadang daripada Taiping ke sini 4 kali wukuf. Dekat rel R tu. Rumah dah tahu sangat lah kan. Jadi pernah sekali tu, baru tarik handbrake, tarik seat bagi terlentang sikit kan. Baru nak landing, orang plus datang, ketuk cermin. Cik, buat apa cik? Tidur kejap bang, mengantuk. Turun cermin. Dia remind kita. Dan memang kita tahu benda tu kita akan buat lah. Cuma kadang-kadang, yalah, benda bila ajal ni kita tak boleh kata apa tuan. Kita kata lah, kenapa lah budak-budak ni tak buka cermin kan, main tidur gitu. Tak, benda tu memang ketentuan Allah. Dan memang Allah lupakan orang benda tu, kita tak tahu, itu ajal. Macam saya pernah tengok satu video accident motor dekat Kelang. Dia masuk susur, katalah ni jalan lurus Federal Highway, lepas tu dia susur kiri. Dia susur tu, lepas tu adalah jalan besar 3 lane. Dia susur tu, motor patutnya dia susur tu, dia ambil lah jalan kiri tak? Tak, dia susur tu terus ambil pancung kanan terus. Lepas tu dia tak perasan depan tu lori, dia sodok belakang lori tu, meninggal kat situ juga. Bila saya tengok video tu ulang-ulang, pasal apa arwah ni dia tak kona kiri? Kenapa dia terus tuju belah kanan? Nampak ajal tu. Kita duk kata logik ni, dia lipat kiri tu, eloklah duk sisi kiri tu. Tak, dia pergi pancung kanan terus tuan. Motor Kapcai biasa je, Honda Cup biasa kan. Tapi laju, dia kona tu dia terus masuk ke kanan, lane 3 terus dia ambil. Lepas tu dia elak satu kereta, tak perasan depan tu ada lori. Kita tengok balik, kenapa dia ni ambil kanan tak? Bila adat tu macam tak kena, tapi bila kata ajal, kita tak boleh cakap apa dah. Sebab itu orang Melayu keluar satu ungkapan, berpantang maut sebelum ajal. Tengok yang bim jatuh semalam tu, video tu, yang dekat TBS tu, Terminal Bas Selatan Bersepadu tu kan, dekat Sungai Besi. Sebelah dia je tuan-tuan, akak tu kan,
Saya ingat mula dapat video tu, saya meninggal kot ni. Tengok kereta tu dah tak rupa kereta, macam tim biskut. Satu bim besar daripada atas flyover tu jatuh, kan? Betul-betul sebelah driver kan, mujur dia seorang. Jadi itu kata, kalau belum ajal, jatuhlah apa benda langit pun, kalau belum masa. Tapi pernah berlaku apa tahun lepas, yang kalau tuan-tuan ingat, apa tu, sembot atas highway yang jatuh tu, kena kereta Mercedes ke apa, habis bumbung hilang, saya rasa mati kot yang tu, kan, Cina ke apa masa tu. Jadi tapi kejadian tu di sinilah, di Malaysia kan, cuma yang meninggal tu Cina, saya rasa yang mati tu. Jadi itu kata, kalau dah ajal, jangan kata bim jatuh, cicak jatuh atas kepala pun kita mati. Kalau kata ajal tu dah sampai dah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, tompang kita masih ada nyawa ni, kan, masih ada ruang, masih ada kelebihan, dan kita ambil lah peluang ni tuan-tuan, ni buaya sekalian, supaya apa yang kita buat di akhirat besok ada ruang-ruang untuk kita selamat. Ruang untuk kita selamat tu ada dengan izin Allah. Sebab kalau kita bagi alasan penat, tak ada apa tuan. Penat ni semua orang penat. Semayang pun penat, tak semayang pun penat, kan? Nak bangun subuh pagi tadi, bercinta tuan. Dah lah tidur lambat, kalah pula. Lepas tu nak bangun pukul 5 tuan. Jangan buat kerja tuan, kan? Tapi penat, mengantuk ni mengantuk kan. Ni balik lagi memang qada lah, kan? Jadi semayang pun penat, tak semayang pun penat agak sebenarnya. Kita buat kerja untuk agama Allah, perjuangkan Islam, penat. Orang melawan Islam pun penat agak, sama penat. Tapi tu saya kata, biarlah penat kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, yang akhirnya penat kita membawa ke syurga. Penat yang satu side lagi, na'udzubillah, dihumban ke dalam api neraka. Penat melawan Islam, tak payah lawan kan. Islam ni Allah punya, jangan dilawan. Tak ada pasal kita nak melawan Tuhan, tak. Jangan tuan-tuan, sebab itu bukan tandingan. Kita ni nothing, tak ada apa-apa. Jadi ulama ajar kita macam ni, kalau kita ada memiliki sesuatu, tiba-tiba benda tu Allah ambil balik. Kita ada kereta, na'udzubillah lah, ni contoh ya, tiba-tiba hilang kan, orang curi. Kita ada handphone, hilang, orang curi. Tak usah sedih lama-lama kan. Sebab kita ingat balik, asal aku lahir dulu handphone tak ada. Kita tak ada handphone tu, Allah bagi pinjam aja kan. Ulama ajar gitu. Ima anak kita sekalipun Allah ambil nyawa, tak usah sedih lama-lama. Sedih sekadarnya, sebab kita fikir balik, dulu aku mana ada anak, kahwin pun tidak dulu kan. Lepas tu Allah bagi rezeki, dia bagi pinjam aja. Dulu kita tak ada duit, sekarang ada duit, lepas tu hilang pula duit tu, Allah bagi pinjam. Balik pada asal, dulu aku tidak memiliki apa-apa, tenanglah sikit jiwa. Ni hilang RM5, mengamuk 2 bulan kan. Masalah RM5 je bang, bukan RM500,000 ke apa, kan? Sebab tak faham konsep kehidupan. Jadi sebab tu kita mengaji, kuliah, supaya kita reti, supaya kita faham, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, saya sangat patuh pada SOP, so kita kena berhenti setakat ni dulu, pasal perut aku lapar sebenarnya. Jadi terima kasih pada semua. Perenggan berikutnya, malam-malam mereka selalu penuhi dengan Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Dan terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih semua sahabat yang menonton live audio kuliah pada pagi ini daripada Singapura. Terima kasih banyak. Johnny Max daripada tengah menonton di Bukit Bendera tuan. Sahabat ni saya tak kenal dia, tak pernah jumpa, tapi dia ada PM kat saya nombor telefon. Dia bawa kereta api Bukit Bendera. Sambil bawa kereta api dengan kuliah, tuan-tuan boleh menyangka sambil naik Bukit Bendera. Saya dah dalam tangan dah, naik free lepas ni. Itu dalam tangan.
Doakanlah insya-Allah. Clear PKP ni kita naik Bukit Bendera pula. Jadi tuan-tuan, ada juga nak mengusik ni Abang Zainal Osman daripada Singapura. Dia tulis 3-1 Ustaz katanya. No. Ya, aku tahu. First game tak apa. Alasan. Baik, terima kasih. Dan satu pengumuman untuk sahabat audio kuliah, kita punya account number bank kita dah ditukarkan daripada Maybank kepada Bank Islam. Ada sedikit technical itu hari, so kita tukar akaun yang baru. Jadi semua yang menonton boleh simpan nombor akaun baru ni untuk tuan-tuan infak lah, insya-Allah, ya, pada bila-bila masa. Terima kasih Kak Mariah daripada Singapura juga. Terima kasih banyak. Dan kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.